Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persepsi atau gambaran yang sedang diberi oleh pihak pembangkang, pihak anti kerajaan ialah semalam pembangkang menang, kerajaan kalah. Oleh kerana raja-raja Melayu telah berpihak kepada pembangkang dan raja-raja Melayu telah hentam kerajaan. That is the perception that they are giving. The opposition won, the government lost. The Conference of Rulers or the Raja-Raja Melayu are on the side of the opposition bersama pembangkang. They want the rakyat to see that even Raja-Raja Melayu pun tak sokong kerajaan, tak sokong Perdana Menteri. Itu gambaran yang diberi. Yang sebenarnya keputusan Raja-Raja Melayu ialah bukan Parlimen perlu bersidang serta-merta immediately macam berita-berita yang telah dikeluarkan malam tadi. Raja-Raja Melayu berkata Parlimen perlu bersidang secepat mungkin. The earliest possible. Bila possible? When is the earliest possible? The earliest possible apabila masalah COVID ni telah turun. The infection rate goes down, the death rate goes down. Apabila itu berlaku, maka selamatlah, safe untuk Parlimen bersidang. Dan memang kerajaan telah rancang untuk Parlimen bersidang selepas Ogos, September ataupun Oktober. Oleh kerana Ogos darurat akan tamat dan bolehlah Parlimen bersidang either September ataupun Oktober. Itu sudah dirancang. Ogos darurat tamat, September, Oktober Parlimen bersidang. Ini kalau Raja-Raja Melayu tidak mengeluarkan kenyataan sekalipun, itu masih akan berlaku. It's going to happen with or without the Conference of Rulers punya decision. Tapi apa Raja-Raja Melayu telah buat semalam bukan titah Parlimen perlu bersidang, oleh kerana Raja-Raja Melayu tidak boleh titah Parlimen bersidang. Hanya mereka mengeluarkan hasrat bahawasanya perlulah Parlimen bersidang secepat mungkin, the earliest possible. Dan ini satu hasrat ataupun aspirasi dari Raja-Raja Melayu yang memang telah dirancang oleh kerajaan and it's going to happen anyway. So it's not something that Raja-Raja Melayu tentang kerajaan, cuma to stress the importance that Parliament must sit the soonest possible, which is going to happen anyway. Tapi pihak anti kerajaan perlu memberi gambaran yang Raja-Raja Melayu ni is in support of the opposition and Raja-Raja Melayu is anti-government. Raja-Raja Melayu ni is anti-Muhyiddin Yassin. That is the gambaran they're trying to give, which is very dangerous. Sebab sekiranya kenyataan dikeluarkan oleh pemimpin pembangkang dan portal-portal berita yang anti kerajaan juga mengeluarkan headline mengatakan Raja Melayu titah begini dan begitu dan Raja-Raja Melayu is not happy with the government, Raja-Raja Melayu not happy with the Prime Minister. Ini akan memberi gambaran yang Raja-Raja Melayu ni hari ini sudah campur tangan politik. Dan okey, katalah rakyat percaya dan Raja-Raja Melayu ni anti-government. Raja-Raja Melayu ni pro-opposition. Raja-Raja Melayu ni memang nak Muhyiddin letak jawatan supaya Anwar Ibrahim boleh ambil alih sebagai Perdana Menteri. Kalau ini gambaran yang diberi dan rakyat percaya yang Raja-Raja Melayu ni ada kuasa menentukan siapa menjadi kerajaan, Raja-Raja Melayu ada kuasa menentukan siapa jadi Perdana Menteri dan Raja-Raja Melayu berkuasa untuk menjatuhkan kerajaan dan menaikkan kerajaan baru, maka this is a very dangerous precedent. Sekiranya masa depan satu golongan nak jatuhkan kerajaan, maka mereka boleh guna Raja-Raja Melayu untuk menjadi alat politik mereka. That is something that should not happen. Raja-Raja Melayu is one more branch of government. Raja-Raja Melayu is not part of the opposition. Raja-Raja Melayu is not anti-government. Ini sepatut menjadi amalan politik kita dan bukan sebaliknya. So, it's very dangerous to set this precedence bahawasanya Raja-Raja Melayu is anti-government and Raja-Raja Melayu can be used to topple the government supaya pembangkang boleh ambil alih. That is not the picture that we should give. Itu bukan gambaran yang patut kita beri because ini akan menjadi satu amalan dan masa depan, how are you going to stop this from happening? Anyhow, ikut perlembagaan, Agong tidak berkuasa untuk memanggil Parlimen untuk Parlimen bersidang. That's not the role of the Agong. It is the Prime Minister who decides. Mana Perdana Menteri yang menentukan Parlimen bersidang dan bila bersidang. Bukan Agong. The Agong has no constitutional powers to call for Parliament to sit. It's the government, iaitu Perdana Menteri. Dan the picture given, gambaran yang diberi ini, kuasa untuk memanggil Parlimen ialah Agong dan Agong boleh paksa Perdana Menteri untuk memanggil Parlimen untuk bersidang. That's not true. And that is not the picture we should be giving the rakyat. Nanti rakyat ni dia misunderstand. Dia ingat mana kuasa ni ialah di tangan Agong, bukan di tangan Perdana Menteri. And ini akan mencetuskan krisis di antara orang politik dan Raja-Raja Melayu. Ini yang telah berlaku pada tahun 80-an semasa Tun Dr. Mahathir Mohamad melancarkan constitutional crisis.
Mahathir telah memberi gambaran yang Raja-Raja Melayu ni cuba rampas kuasa orang politik. Raja-Raja Melayu ni bermain politik. Raja-Raja Melayu ni semua terlibat rasuah dan kita perlu kurangkan kuasa mereka. Reduce their powers oleh kerana mereka salah guna kuasa. That was a gambaran given which is very dangerous because tahun 80-an, tahun 90-an ramai rakyat benci Raja-Raja Melayu. Mereka hentam secara terbuka. Mereka hentam Raja-Raja Melayu. Mereka tidak segan dan tidak takut untuk menghentam Raja-Raja Melayu kerana propaganda dari masa tu UMNO dan Tun Dr. Mahathir termasuk Anwar Ibrahim juga, mereka telah mengutuk Raja-Raja Melayu, mereka telah menghasut rakyat untuk benci Raja-Raja Melayu atas alasan mereka ni salah guna kuasa, mereka ni cuba berpolitik dan sebagainya. That was in 1980s, 1990s. Kita tidak mahu lagi sekali timbul kebencian terhadap Raja-Raja Melayu disebabkan orang politik memberi gambaran yang salah, giving the wrong picture tentang apa sedang berlaku. That is dangerous because memang Raja-Raja Melayu ni dilihat sebagai no longer relevant di dalam zaman moden ini, and sekira rakyat ni convinced yang Raja-Raja Melayu no longer relevant, that is very dangerous dan perlu kita sekat that kind of perception, which will happen sekiranya we are not careful. Satu lagi yang lebih penting ialah sebab apa mereka ni mati-mati nak Parlimen bersidang. Mereka kata Parlimen perlu bersidang demi demokrasi, Parlimen perlu bersidang oleh kerana nak luluskan ini, nak luluskan itu, Parlimen perlu bersidang kerana masalah COVID, kita perlu bincang cara mana kita nak mengatasi masalah COVID. Actually, it's an administrative issue. It is not a parliamentary issue. Parlimen ni bersidang untuk membincang dan melulus dan juga mengeluarkan undang-undang. Parliament is the lawmaker. It makes laws. It is a legislative assembly. It legislates. Legislate maknanya mereka mengeluarkan undang-undang untuk apa saja yang perlu satu undang-undang dan juga untuk meluluskan perbelanjaan dan sebagainya. But masalah COVID ni bukan Parlimen boleh mengatasi. Parlimen can discuss, argue, debate what is the best way of solving COVID. At the end of the day, it's up to the hospital and the doctors and the Kementerian Kesihatan. Mereka lah yang akan ditugaskan untuk memerangi COVID dan mengatasi masalah COVID. It's not the ahli Parlimen. It is Ministry of Health, termasuk pegawai-pegawai, doktor-doktor, hospital-hospital, mereka lah yang perlu. Termasuk juga pihak polis yang perlu menyekat orang dari bergerak ke sini ke sana dan membuat masalah COVID ni bertambah teruk. So it's a health issue. It is also a security issue. It is also issue involving the police. Bukan ahli Parlimen. Kalau ahli Parlimen rasa mereka ada cadangan lebih baik, mereka lebih tahu, mereka lebih pandai cara nak memerangi COVID atau mengatasi masalah COVID, maka berilah cadangan. Sebab apa tak mau beri cadangan? Bila kita suruh mereka, if you got good ideas, give us your ideas, bring out the ideas. Mereka kata mereka tak mahu sebab kalau mereka beri idea yang bernas, mereka beri idea yang bagus, maka kerajaan akan curi idea mereka. So they are not prepared. They are only prepared to give their ideas once they're the government. Kalau mereka jadi kerajaan, maka mereka akan memberi idea-idea mereka yang lebih baik. Tapi sebagai pembangkang, mereka tidak mau beri idea sebab idea dia akan dicuri oleh kerajaan. That's very selfish. You do not want your good ideas, marvelous ideas to be stolen. So you ni buat benda ni untuk diri sendiri ke untuk rakyat? Kalau untuk rakyat dan you ada idea lebih bagus, bagilah. Apa salah kalau orang curi idea tu asalkan kebaikan rakyat? So that is the issue now. Dewan Parlimen kononnya to be called supaya mereka boleh discuss, bincang, debate isu-isu melibatkan COVID. But that's not the reason. Kalau mereka nak bincang isu COVID, mereka boleh buat di luar Parlimen. Tidak semesti di dalam Parlimen saja boleh kita bincang cara mengatasi. What they want to do is mereka nak Parlimen ni bersidang supaya mereka boleh buat undi tidak percaya. So the objective of calling for Parlimen, the objective of Parlimen to sit is not to solve COVID. Itu alasan saja. Mereka yang sebenar not interested about solving COVID through Parliament sebab mereka tahu COVID ni boleh dibincang dan diselesai di luar Parlimen. Mereka nak Parlimen bersidang supaya undi tidak percaya boleh dibentang dan dilulus di dalam Parlimen. Parlimen ni ialah platform untuk menjatuhkan kerajaan dan menjatuhkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. That is the purpose of Parliament. Bukan untuk nak bantu rakyat ataupun selesai masalah COVID. It's a very selfish reason. Mereka nak jatuhkan kerajaan, mereka nak jatuhkan Perdana Menteri Muhyiddin, maka perlulah Parlimen bersidang supaya undi tidak percaya boleh dibentang dan diluluskan di Parlimen. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.